Hadis ke-53, makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan. An Abi Qatadah akhbarani abi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminih wa la yastanji bi yaminih." Dari Abu Qatadah bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian kencing ataupun buang air, maka janganlah ia memegang kemaluannya, zakarnya dengan tangan kanan, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertamanya, apabila seorang itu hendak membuang air ataupun beristinja, maka hendaklah menggunakan tangan kiri. Tangan ni dia ada tugasan dia. Diajar, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, diajar kepada kita. Tangan kanan ada buat kerja dia, tangan kiri kalau nak buang air tangan kiri. Tapi insya-Allah lah ya, orang Melayu kita memang terbiasa lah dalam bab tangan kanan dan tangan kiri dengan adat-adat Islamiah ni. Pengajaran yang kedua daripada hadis ini, penggunaan tangan kanan dan kiri dalam Islam adalah sebagai satu adab, dan dengan menjaga adab akan melahirkan keberkatan. Dalam Islam ni banyak adab. Kita pun pelik, apa sal banyak adab ni? Dengan adab dengan guru, adab dengan ilmu, adab majlis ilmu, adab dengan ibu ayah, adab dalam tandas pun ada. Kenapa? Apa sebab nak jaga adab? Adab ni kalau kita jaga, dia akan melahirkan keberkatan. Adab ni satu cara nak dapat keberkatan dalam hidup. Jadi nak dapat rahmat, taat kepada Allah. Nak dapat berkat, jaga adab. Sebab tu Islam penuh dengan adab. Makan pun ada adab dia. Makan dengan tangan kanan, ambil yang lauk yang berada di hadapan dulu dengan baca bismillah. Makan buat adab supaya apa? Daripada makanan lahir keberkatan dalam hidup kita. Balik pada hadis ini, dalam tandas juga ada adab dia. Kenapa nak jaga adab? Kerana biar lahir keberkatan dalam hidup kita. Berkat ni maksudnya apa? Berkat ni maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan dalam hidup kita. Orang yang hidupnya ada keberkatan, hidupnya banyak cambah kebaikan. Banyak cambah kebaikan. Itu pentingnya adab ni. Dan pengajaran yang ketiga dalam hadis ini, usaha taat kepada perkara kecil akan menjadikan kita taat pada perkara yang lebih besar. Islam ni dianjurkan kita satu sistem, dia suruh kita ikut. Usaha taat tu latih supaya otak kita ni taat. Saya, ibu, ayah saya sekalian, satu hari dengan TV9 saya berprogram di dalam penjara. Penjara ni susah agak nak masuk sebenarnya, nak syuting pun susah. Ada keizinan tu, keizinan ni. Jadi dalam penjara ni dia ada sistem dia. Orang yang mula-mula masuk penjara, dia kena pakaiannya sama, kepalanya kena rekrut sama, hatta bercakap pun kalau anda kata tuan tu datang, dia ada pattern dia. Semua kena ikut. Selamat pagi tuan. Kalau datang kan, selamat pagi tuan. Dia punya apa ada pattern dia kan. Saya tanya warden tu, kenapa dia orang ni ada pattern dia? Ada pattern dia. Sebab apa? Dia kata benda-benda kecil, bermula dengan pattern-pattern kecil macam tu, dia akan disiplinkan otak untuk patuh kepada arahan. Islam ni diajar kepada kita benda-benda kecil je. Tangan kanan, tangan kiri, supaya apa? Terbiasa otak kita tu untuk ikut apa yang diajarkan. Terbiasa. Orang kalau tak ada peraturan dalam hidup dia, dia akan buat peraturan sendiri. Peraturan sendiri dia akan ikut logik dia. Semalam dalam surat khabar, satu orang menantu pergi tikam mertua. Betul kan? Pergaduhan kecil. Sebab apa? Ni, pakai akal yang tidak ada sistem cara berfikir. Islam ajar kita cara berfikir. Kenapa cara adab? Supaya disiplin. Disiplin tu benda yang dibuat berulang-ulang sampai membentuk satu jalan hidup. Satu budaya hidup. Dan Islam tu ajar kita disiplin hidup dengan adab, dengan hukum-hukum dan sebagainya. Jadi usaha taat pada perkara yang kecil akan menjadikan kita nanti taat pada benda yang besar. Pada benda yang lebih besar lagi.